Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Gamal Azwan, nombor metrik 10 DEE 23F 1024. Nama saya Gulam, saya Muhammad Alam bin Yusuf. Nombor metrik saya 10 DE 23F 1010. Nama saya pula Muhammad Ifat bin Muhammad Izzamuddin. Nombor metrik saya 10 DE 23F 1006. Nama saya pula ialah Faris Isyam bin Razali. Nombor metrik saya adalah 10 DE 23F 1004. Nama saya Muhammad Hanif bin Muhammad Syamaruddin. Nombor metrik saya 10 di 23F 1046. Kami dari kelas DE 2A ingin membentangkan tentang tajuk perpaduan Malaysia. Perpaduan adalah pembinaan sebuah negara yang memerlukan kesatuan dan kesepaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Di sini pentingnya gagasan perpaduan dalam kepelbagaian. Seterusnya saya akan pas kepada Faris Isyam. Isi pertama yang saya akan terangkan ialah tentang menjelaskan definisi tentang perpaduan dan peranan pendidikan. Perpaduan adalah proses atau keadaan di mana individu-individu atau kelompok-kelompok dengan latar belakang yang berbeza-beza dapat hidup bersama secara harmonis, saling menghargai dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan memainkan peran penting sebagai asas penyatuan dan perpaduan negara dengan beberapa cara. Antaranya ialah pembentukan identitas bangsa, iaitu pendidikan memberikan kesempatan bagi individu untuk memahami sejarah, budaya dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa mereka. Hal ini membantu memperkuat rasa identitas nasional yang merupakan landasan bagi perpaduan negara. Yang kedua pula ialah tentang pembentukan nilai-nilai bersama. Melalui pendidikan individu dipersiapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, keadilan dan persaudaraan. Ini membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kohesi sosial di dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran multikultural dalam konteks masyarakat yang multikultural, pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama dan etnis. Ini membantu mengurangi prasangka dan membuat ikatan antara individu dari latar belakang yang berbeza. Pembangunan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Melalui pendidikan, individu dibekali dengan keterampilan komunikasi dan kerjasama yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif dengan orang dari berbagai latar belakang. Hal ini mempromosikan integrasi sosial dan solidaritas. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai fondasi yang penting dalam membangun kesatuan dan perpaduan di dalam suatu negara, membuat identitas nasional, mengurangi konflik dan membentuk masyarakat yang inklusif dan harmonis. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan pas kepada Ifat. Saya akan menerangkan tentang evolusi perpaduan yang berlaku di Malaysia. Masyarakat yang maju dan saintifik adalah hasrat wawasan 2020 yang bersifat sentiasa bersedia menerima perubahan ke arah yang lebih baik serta berfikiran terbuka untuk menerima idea baru dan berubah mengikut objektif yang dikehendaki amat penting. Definisi perubahan dari pendapat Carzo dan Yanouzas ialah satu pola penukaran kelakuan ataupun status yang stabil kepada satu pola kelakuan dan status stabil yang lain. Ini bermakna perubahan tidak dapat dielakkan apabila sudah tiba masanya. Ahli sosiologi mendefinisikan evolusi masyarakat sebagai perubahan yang berlaku dalam masyarakat akibat dari proses-proses perubahan kehidupan. Perubahan-perubahan yang berlaku melibatkan aspek-aspek budaya, ekonomi, politik dan sosial. Ahli-ahli sosiologi klasik seperti Auguste Comte, Spencer Durkheim menghuraikan perubahan masyarakat dengan menggunakan perspektif evolusi ialah perubahan secara unilinear daripada masyarakat simple primitif kepada masyarakat moden dan kompleks. Auguste Comte menghuraikan perubahan masyarakat
teologi, metafizik dan saintifik. Beliau mengatakan bahawa pada awalnya, iaitu pada zaman primitif, pemikiran manusia adalah berdasarkan teologi. Pada masa ini, pemikiran manusia adalah dikuasai oleh kepercayaan animisme. Situ saja pada saya akan berikan lepas kepada Madam. Okey, sebenarnya saya akan membincangkan tentang saya akan menerangkan 3 peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar politeknik. Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa perpaduan antara kaum dan dalam kalangan pelajar politeknik dengan cara berikut. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa harian di kalangan pelajar untuk berkomunikasi, sama ada di dalam kelas, di kantin ataupun melakukan aktiviti harian. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu juga dapat memperkukuhkan identiti kebangsaan di kalangan pelajar. Dengan menggunakan bahasa kebangsaan, pelajar merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada sebuah negara yang berdaulat dan maju. Akhir sekali, bahasa Melayu digunakan sebagai medium untuk pembelajaran dan pengajaran di dalam belajar. Ini memastikan bahawa pelajar dari pelbagai latar belakang etnik dapat memahami dan menguasai bahan pengajaran yang lebih baik, memupuk kerjasama antar pelajar dan menyokong proses pembelajaran yang inklusif dan fleksibel. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada Muhammad. Terima kasih Adam. Saya akan menerangkan tentang 3 langkah yang boleh menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di negara Malaysia. Antara langkah yang pertama ialah didikan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Antara cara membuat perpaduan kaum ialah ibu bapa memainkan peran dalam mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Ini kerana ibu bapa merupakan suri teladan dan menjadi contoh terbaik dalam mendidik anak-anak. Misalnya, ibu bapa boleh mendidik anak supaya mengenali dan menghormati kawan-kawan mereka yang terdiri daripada berbilang kaum. Dalam hal ini, anak-anak akan memahami budaya berbilang kaum dan dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Jelaslah bahawa ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi. Yang kedua, pendidikan para guru di sekolah. Pihak sekolah melalui guru-guru perlu sentiasa berterusan dalam mendidik pelajar-pelajar mengenai perpaduan kaum. Ini supaya pelajar mengetahui kepentingan memupuk perpaduan kaum di dalam negara. Misalnya, guru-guru pendidikan moral boleh mengadakan aktiviti kumpulan dan membahagikan pelajaran dalam kumpulan yang mempunyai kaum yang berbeza untuk menghasilkan poster. Ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama pelajar yang berbeza kaumnya. Hakikatnya, guru-guru haruslah mendidik pelajar tentang perpaduan kaum sekolah. Akhir sekali, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang paling penting dalam memupuk perpaduan kaum. Antara aktiviti atau usaha yang boleh dijalankan adalah melalui kempen atau mengadakan ceramah perpaduan kaum. Ini bagi memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan perpaduan kaum di dalam negara. Kerajaan juga boleh mengadakan pelbagai program lain bagi menarik minat generasi muda terhadap pelbagai kaum. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menganjurkan pertandingan membuat video atau poster dan memaparkannya melalui media massa dan media sosial. Ini kerana media sosial pada masa kini banyak digunakan oleh generasi muda untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Saya akan menyambungkan kepada Aiman. Terima kasih Ani. Okey, kesimpulannya, perpaduan dan integrasi dalam kalangan rakyat adalah satu perkara yang penting. Oleh yang demikian, semua rakyat dan kerajaan harus bersama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan perpaduan untuk membina sebuah bangsa yang terdiri dari rakyat yang berbilang kaum, yang hidup bersatu padu serta amat sentosa. Kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu bijak dalam menentukan hala tuju dan dasar sesebuah negara untuk mewujudkan perpaduan di dalam sebuah negara, serta integrasi nasional sangat penting bagi membangunkan sebuah negara ke arah global.
program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berbincang dan dikaji oleh golongan pakar sebelum dilancarkan. Bersesuaian atau tidak, dasar-dasar atau program-program yang dilancarkan bukan sahaja bergantung kepada peranan kerajaan, tetapi juga bergantung pada sikap individu atau rakyat itu sendiri. Keadaan ini menunjukkan bahawa semangat dan kepentingan perpaduan dan integrasi perlu dipupuk sejak dari kecil. Okey, saya akan lepas kepada Ishak. Okey, kesimpulan yang saya dapat berikan bagi soalan saya tadi tentang perpaduan dan peranan pendidikan. Kesimpulannya, perpaduan dan peranan pendidikan ini adalah sangat penting dalam negara kita sebagai fondasi dalam membangun kesatuan dan perpaduan di dalam satu negara. Ia juga dapat membantu untuk memperkuatkan negara kita. Okey, itu saja daripada saya akan lepas Irfan. Kesimpulan bagi saya pula, kesimpulannya untuk merubah sesuatu masyarakat itu akan melalui beberapa ejen perubahan, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Ejen perubahan utama yang dapat dilihat secara langsung ialah pendidikan. Pendidikan dan latihan merupakan wahana terpenting di dalam pembangunan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat pembangunan negara. Itu sahaja dari saya akan lepas kepada Adam. Bagi kesimpulan saya pula, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat terpenting di dalam Malaysia kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Melayu tidak boleh dipandang remeh ataupun diaktirikan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa utama di Malaysia yang menyatu padukan dan menjadi medium antara perkara yang lain. Itu saja daripada saya lepas pada Muhammad untuk akhir. Kesimpulan yang saya dapat adalah semua pihak perlu bekerjasama memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian untuk mengekalkan keamanan dan kedamaian negara kita. Bab kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita mestilah memupuk perpaduan kaum demi kemakmuran dan keharmonian negara. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih. Salam.